Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitabi wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan aku pohon kepada Allah Ta'ala. Situ, betul. Dan aku pohon kepada Allah Ta'ala pula bahawa menjadi akan ini risalah satu simpanan yang baik bagiku dunia dan akhirat. Baik, sambungan laginya. Harapan musannif rahimahullahu ta'ala dengan hasil karya dia Misbahil Munir fi ma'rifatillahil qadir ni, kata dianya, dan aku pohon kepada Allah Ta'ala, ini aku minta dengan Allah Ta'ala pula sebagaimana minta yang sebelum-sebelum ni. Minta apa dengan Allah Ta'ala? Oleh bahawa menjadilah siapa ia Allah tu akan ini risalah Misbahil Munir sebagai satu simpanan yang baik. Sebagai satu simpanan yang baik. Ini dia panggil saham lah, ataupun kita kata pertaruhan. Simpanan yang baik. Macam kita lah. Duk simpan duit dalam bank ke apa semua tu, dia panggil kita tu buat pertaruhan, buat simpanan untuk masa tua. Gitu kan? Tapi hak ni bukan simpanan untuk masa tua, tidaklah. Simpanan dia ni, pertaruhan dia ni, bagiku dunia dan akhirat. Yang terpentingnya ialah akhirat. Artinya dia nak supaya perbuatan ataupun karangan dia ni menjadi jariah dia di hari akhirat kelak. Itu maksud itu. Fa innahu, kerana apa kau minta dengan Allah Ta'ala? Itu dia panggil fa tu fa li ta'lil. Fa tu dia panggil fa yang jatuh pada tempat illat, dia panggil. Kerana apa minta dengan Allah Ta'ala? Tidak minta kepada selain daripada Allah. Fa innahu, kerana sesungguhnya Allah tu ala kulli syai'in, di atas tiap-tiap sesuatu makhluk mungkin ini, qadirun,
Dialah zat yang maha amat berkuasa. Artinya zatun muttasifatun bil qudrati. Gitu. Zat yang bersifat dengan sifat pekuasa. Baik. Jadi kalau sebut kata syai' di dalam perkara yang berhubung kait dengan sifat kudrat, iradat, itu syai', sesuatu tu dia masuk perkara yang mungkin sahaja. Perkara yang makhluk sahaja. Berbeza dengan sifat ilmu. Sifat ilmu. Contoh ayatnya, wallahu bikulli syai'in alim. Contoh dah. Wallahu bikulli syai'in, dan bermula Allah tu bikulli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu. Apa maksud dengan tiap-tiap sesuatu di situ? Samakah dengan qadir, dengan sifat kudrat ni? Tak sama. Kalau sifat ilmu, bikulli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu tu masuk semua sekali. Perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang jaiz, semuanya Allah Ta'ala tahu melalui sifat ilmu dia. Kok sifat ilmu dia, nyata pada sifat ilmu dia segala perkara. Jadi kalau syai' itu masuk di dalam perbahasan ilmu, itu maknanya sekalian perkara. Sama ada perkara wajib, perkara mustahil, perkara jaiz. Artinya Allah Ta'ala tahu zat dia, tahu. Allah Ta'ala tahu sifat-sifat dia, tahu. Allah Ta'ala tahu perkara mustahil, tahu. Dan Allah Ta'ala tahu tak benda yang jaiz, perkara yang makhluk, perkara yang mungkin ini, Allah tahu. Dan tahu Allah Ta'ala tu tidak terdahulu jahil, serta muafakat dengan diri perkara. Itu muafakat dengan diri benda tu. Mana perkara yang wajib, Allah Ta'ala tahu di atas jalan wujub. Perkara yang mustahil, Allah Ta'ala tahu di atas jalan istihalah. Dan perkara yang jaiz, Allah Ta'ala tahu di atas jalan jawaz. Gitu. Jadi kalau syai' pada sifat ilmu, itu makna yang dikehendaki dengan syai', segala sesuatu itu ialah segala perkara, semua sekali. Benda wajib, benda mustahil, benda jaiz. Adapun kalau syai' di dalam ayat sifat kudrat, ini bukan segala perkara, termasuk benda wajib, benda mustahil, tidak. Itu dah beza tu. Jadi jangan kita kata Allah Ta'ala boleh buat zat dia, Allah boleh buat sifat dia. Tak kena tu. Allah boleh menciptakan isteri dia, anak dia, tak boleh tu. Dah Allah Ta'ala berkuasa ke, Allah Maha Kuasa ke? Memang Allah Maha Kuasa. Tetapi Allah Ta'ala berkuasa tu mengadakan perkara yang terima ada dan terima tiada. Gitu. Terima sungguh dan terima tidak. Mana perkara yang terima sungguh dan terima tidak, terima ada dan terima tiada, yakni perkara yang dipanggil mungkin. Perkara yang dipanggil mungkin. Mana ma yasihhu fil aqli wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra. Itu dia panggil perkara mungkin. Perkara yang sah pada akal, sungguhnya pada satu ketika dan tidaknya pada satu ketika yang lain. Adanya pada satu ketika dan tidaknya, tiadanya pada satu ketika yang lain. Perkara yang terima dua belah ni lah dikatakan syai' di dalam sifat kudrat. Macam kita. Terima tak ada kita? Terima. Nak tak ada kita terima tak? Terima. Jadi kita tu dikatakan mungkin, terima ada, terima tiada. Maka kudrat Allah bertakluk di atas perkara yang seperti ni. Seperti mana? Terima ada, terima tak ada. Kalau perkara yang wajib akal, itu orang panggil perkara yang tentu ada, tentu sungguh. Tak terima nak kata tidak, tak terima nak kata tak ada. Okay? Contoh apa? Seperti zat Allah, sifat-sifat Allah. Zat Allah, sifat-sifat Allah ni ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Perkara yang tidak terima pada akal kita, tak adanya. Tak terima. Kok tak ada, tak terima. Mana? Perkara yang tentu ada, tentu sungguh. Adamu qabulil intifa'. Tak terima tidak, artinya sungguh. Jadi bila kita kata Allah Ta'ala berkuasa mengadakan zat dia,
berkuasa mencipta sifat dia, bermakna sebelum dicipta, sifatnya tak ada. Zatnya tak ada. Jadi benda hak terima tak ada, terima ada, itu bukan benda yang wajib pada akal. Itu perkara yang mungkin, jaiz pada akal. Jadi kudrat Allah tidak bertakluk pada perkara yang tentu ada, tentu sungguh, mesti ada, tak terima nak kata tak ada. Begitu juga perkara yang tentu tidak, tentu tak ada, seperti mustahil, kayak gitu. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Perkara yang tak terima pada akal kita adanya. Mana perkara tentu tak ada. Kok sebelah ada tak nampak, tak terima. Tak boleh nak terima kok sebelah ada. Mana perkara tu hanya terima tak ada semata-mata. Gitu. Itu dipanggil mustahil. Mana misal seperti anak bagi Allah, isteri bagi Allah, ibu bapa bagi Allah, atau Tuhan lain pada Allah. Ini perkara-perkara yang tentu tidak lagi tak ada. Maka tak boleh kita tanya Tuhan kuasa tak buat anak dia. Tak boleh. Tak betul selalu. Tuhan boleh tak buat bini dia? Tak boleh. Tak betul selalu. Soalan tu salah dah. Apalagi kalau jawab Tuhan kuasa. Lagi salah. Cuma dia tak nak lah. Ada. Ada saya dengar ustaz mengajar. Dia kata Tuhan kuasa tak buat anak dia. Dah Tuhan maha berkuasa kan? Tuhan maha berkuasa buat segala benda. Tuhan kuasa tak buat anak dia. Tuhan kuasa ya. Cuma Tuhan tak nak lah. Sudah. Ada dalam video, ada dalam WhatsApp. Dia meseng tengok. Tuhan kuasa, Tuhan boleh buat anak dia. Sebab dia maha berkuasa. Cuma dia tak buat tu sebab dia tak nak. Kalau gitu anak bagi Allah tu bukan mustahil. Mungkin. Seperti anak bagi orang mandor jugalah. Anak bagi orang mandor tu panggil apa? Mungkin alimallahu annahu lam yujad. Bila kita nyata kata dia tu tak ada anak, bila dia mati, meninggal dah pasangan ni. Ada apa orang anak? Tak ada anak seorang habuk. Mandor punya. Baru kita tahu bila dia mati tu. Lagi selagi mana hidup tu masih lagi boleh berusaha. Pasal kita tak tahu apa Tuhan tentu. Betul tak? Bila mati tu baru, rupa-rupa anak bagi si pulai tu masuk dalam perkara mungkin alimallahu annahu lam yujad. Mana perkara yang terima ada, terima tak ada. Tapi nyata di ilmu Allah sedia kala lagi, Allah tak akan bagi pada dia anak. Kayak gitu. Jadi tak ada anak dia. Sebab apa? Sebab Allah tidak mengadakan. Allah tidak ciptakan anak bagi dia. Jadi anak bagi orang mandor tu mungkin. Kalau anak bagi Allah tu setahap tu, jadi tak salah lah Kristian, Yahudi apa tu. Ada anak, Tuhan ada bini, ada anak. Mungkin. Boleh jadi. Gitu ke? Dah. Mustahil pada akal. Mustahil pada akal. Mana tak terima nak kata ada, tak terima nak kata sungguh, tak terima nak kata ada, tak terima. Lepas tu, hak terimanya apa? Perkara tentu tidak lagi tak ada. Tak terima. Jadi Tuhan kuasa tak? Tak kuasa. Lemah Tuhan. Tak lemah. Pasal bukan bidang kuasa dia. Bukan kerja dia duk mengada perkara yang mustahil. Kerana perkara mustahil tu tak terima nak kata ada. Sebab mengada ni apa? Ijadul mumkini minal adami ilal wujudi. Mengadakan perkara yang terima ada, terima tak ada, daripada tidak ada kepada ada. Itu makna mencipta, menjadi, mengada. Jadi kalau anak bagi Tuhan tu Tuhan kuasa mengada, bermakna anak bagi Tuhan tu terima daripada tak ada kepada ada. Isteri bagi Tuhan tu terima nak dikatakan daripada tidak ada kepada ada. Perkara tu salah. Itu dah. Sebab tu dalam kitab Faridatul Faraid, Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani, dia kata saya gia bagi orang-orang yang nak mengajar kepada orang ilmu akidah ni, ilmu tauhid, ilmu kalam ni, mesti dia kena kuasai perkara ta'alluq sifat ma'ani. Kerana apa? Kerana boleh jadi dia tertukar, orang panggil salah faham. Kalau dia duk faham di kudrat Tuhan bersifat dengan kudrat, artinya berkuasa.
dengan bersepakat di zat Allah sifat perkuasa. Allah maha berkuasa mengada, menciptakan segala perkara. Jadi segala perkara segala. Habis dengan segala-segala masuk. Habis semua segala. Ni. Gapo segala, ikutlah ya. Mak pak Tuhan, boleh. Siap. Bini Tuhan, boleh. Tuhan kuasa, okey. Anak Tuhan, Tuhan sekor lagi, boleh. Salah tu. Padahal perkara-perkara tersebut, perkara yang tak terima dia akan nak kata, ada. Maka Tuhan tidak bertakluk kudratnya dengan perkara tersebut. Adakah dikata lemah Tuhan? Tak. Pasal bukan hijau dia. Seperti kita buat contoh semuanya, beruk tak pandai atau tak boleh nak akak kayu balok. Beruk tak pandai nak akak kayu balok. Tak gerak je. Boleh kita kata beruk ni lemah beruk ni. Tak cerdik beruk ni. Tak boleh pasal bukan kerja beruk. Beruk ni kerjanya panjat pokok kelapa. Kalau beruk tak pandai panjat pokok kelapa, itu baru kata beruk wadah. Orang kerja kerani, tapi tak pandai gau seming. Boleh kata tu, ni kerani sia-sia. Gau seming tak pandai, bodoh. Boleh kata tu. Tak kena muka kerja kerani gau seming. Kerja kerani ni taik surat, audi, susun orang panggil surat dalam file. Itu kerja kerani. Kalau kerja gau seming tu bukan kerja kerani. Itu kerja buruh. Jadi kalau khaning tak pandai nak, tak boleh. Tak pandai nak gau seming, nak susu bata. Boleh kita kata, ni khaning sia-sia, bodoh. Boleh? Tak boleh. Bukan bidang kuasa dia. Itu sama. Mengadakan perkara yang tentu tak ada. Mengadakan perkara yang tentu ada. Itu bukan bidang kuasa kudrat. Jadi ingat. Fa innahu ala kulli syai'in ay ala kulli mumkinin. Syai' sini kulli mumkinin. Itu dah. Kalau wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma ay syai'in minal wajibi wal mustahili wal mumkini. Itu masuk habis. Karena sifat ilmu nyata segalian perkara. Itu. Habis itu. Jadi daripada ayat seumpama inilah ulama ahli sunnah wal jamaah kita faham Allah ada di zatnya sifat qudrat. Walaupun ayatnya tidak sebut innallaha ta'ala yattasifu bi sifatil qudrati. Tuhan tak sebut gitu. Memang tidak ada di dalam Al-Quran tu ayat seperti itu, tak ada. Kerana itulah Mu'tazilah ingkar. Mu'tazilah kata tidak ada di zat Allah Ta'ala tu sifat. Pasal apa tidak ada? Pasal dalam Al-Quran tidak disebut. Innallaha ta'ala yatasifu bi sifatil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayat. Tak ada. Jadi tidak ada tu di atas jalan mutabaqah. Di atas jalan dilalah mutabaqah, ya tidak ada. Tetapi di atas jalan dilalah iltizamiyah ni sama juga ayat ni juga. Fa innahu ala kulli syai'in qadir. Bila Allah Taala kata kerana sesungguhnya Allah Taala tu di atas tiap-tiap mungkin, tiap-tiap makhluk ni dialah zat yang maha amat berkuasa. Maka secara lazimnya kita akan faham, Tuhan tak lemah. Bila tak lemah bermakna ada di zatnya sifat berkuasa. Gitu. Itu dia panggil faham dengan secara lazim. Macam orang katalah, awak tak payah awak mulut manis dengan saya. Saya dengar semua apa awak mengopak ke saya. Kayak gitu. Jadi secara akademiknya, bila orang kata lagu tu, kita faham apa? Dia tak pekak, dia dengar. Kayak gitu. Saya dengar berlaku apa awak mengopak ke saya. Mana dia tak pekak. Tu secara orang panggil faham dengan secara lazimnya, dia tak pekak. Bila dia tak pekak, bermakna ada di zatnya sifat pendengaran. Itu. Walaupun dia tak kata awak tak tahu awak mulut manis dengan saya ada sifat pendengaran ni. Pelik. Kalau cakap gitu tu, jadi pelik tak tu ni. Dia bagi perkataan itu tidak sampai. Bukan qaulan baligha. Jadi Quran ni qaulan baligha. Perkataan yang menyampaikan maknanya di dalam hati mustami' para pendengar. Pasal tu Tuhan kata wa huwas samiul basir.
Dialah Allah yang Maha amat mendengar lagi Maha amat melihat. Tuhan tak kata wa huwa yattasifu bi sifatis samai wal basari. Tuhan tak kata gitu. Tuhan kata dialah Allah. Allah tu dialah zat yang Maha amat mendengar, Maha amat melihat. Secara lazimnya kita faham, Tuhan tak pekak tak buta weh. Nah itu. Bila dia tak pekak tak buta, bermakna ada di zatnya sifat pendengaran dan penglihatan. Itu dia panggil dilalah iltizamiyah. Nah, habis itu. Kemudian memulai aku akan bicaraan pada risalah ini. Nah, habislah tu. Habis apa? Habis muqaddimah risalah. Hak sebelum atas tu, sebelum waba'du tu dia panggil khutbatur risalah. Khutbah kitab, khutbah risalah. Lepas waba'du, lepas ada pun kemudian daripada itu sampai kepada fa innahu ala kulli syai'in qadir, itu dia panggil muqaddimatur risalah. Dia bahasanya kebiasaan karangan ni dia ada khutbah risalah, khutbah kitab, muqaddimah kitab, kemudian muqaddimatul ilmi. Muqaddimah, pendahuluan bagi ilmu. Gitu nah. Barulah masuk pada mabhas, pada masuk bahasan ilmu. Nah, kismul awal, kismul tsani, kismul tsalis. Kalau dalam ilmu tauhid ada 3 kisim, 3 bahagian, iaitu ketuhanan, kerasulan dan perkara yang ghaibiyah, perkara yang didengar daripada khabar Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru penutup. Itu biasanya kitab tu seperti itu. Nah, itu dia panggil ghalib, kebiasaan. Kemudian setelah mana orang panggil kemudian setelah khutbatur risalah. Nah, kemudian daripada khutbah risalah atau bukan khutbah risalah, muqaddimatur risalah, muqaddimah risalah. Muqaddimah risalah ni biasanya menceritakan kenapakah yang menyebabkan dia tu menulis kitab ni. Itu biasa gitu. Itu dia panggil muqaddimah risalah. Pasal apa ia boleh dia mengarang? Saya saja ke nak tulis? Puas duk saja, tak ada kerja buat ke apa gitu ke? Ataupun ada yang minta dengan dia ke lagu mana? Itu. Okay? Ni orang panggil muqaddimah risalah ni. Pasal dia cerita. Kronologi kita kata. Kronologi terjadinya karangan karya dia ni. Itu biasa muqaddimah risalah. Kemudian muqaddimatul ilmi, pendahuluan bagi ilmu tu, dia panggil mabadiul asyarah. Pendahuluan yang 10. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u summa samarah. Ila akhir. Itu lagi akhir. Ada kedak tahulah. Oh, tak ada. Dalam kitab ni tak ada. Ada. Huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Situkah? Kau surat 13 nanti deh. Kalau kita jawi dah. Tak pasti, tengok dulu macam mana. Baik, kemudian setelah muqaddimah risalah, memulai olehku, oleh aku. Aku ni pengarang kitab ni lah, Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fattani Summal Klantani. Memulai oleh aku akan bicaraan pada risalah ini. Memula takluk pada kata memula, dengan mendatang olehku akan beberapa huraian. Jadi sebelum nak bicara ilmu usuluddin, terlebih dahulunya musannif buat mula dengan beberapa huraian perkara-perkara yang berhubung kait dengan usuluddin. Gitu dah. Bukan terus masuk ke ilmu usuluddin tak. Mana? Antara lainnya agama tu sendiri apa. Kemudian rukun-rukun agama. Kemudian mari pula huraian hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Itu dia panggil perkara-perkara yang berhubung kait. Yang ada kaitan. Yang ada kaitan. Yang sebenarnya kalau sebenar-benar orang panggil alat untuk memahami ilmu usuluddin ni hanya hukum akal. Hukum adat tu supaya membezakan antara akal dengan adat. Kemudian hukum syarak tu perbahasan yang lebih
dalam atau tuntasnya di dalam ilmu usulul fiqhi. Itu. Tetapi oleh kerana mengaji ilmu ini ada hukum. Hukumnya apa? Fardu ain ke? Fardu kifayah ke? Ataupun wajib aini furu'i ke? Wajib aini usuli ke? Itu. Maka dibawa datang ke orang panggil huraian perbahasan hukum syarak. Tapi sebenarnya bukan di dalam medan ilmu usuluddin perbahasan tersebut. Hanya dia panggil istitra'. Istitra' ni sambil-sambil saja. Gitu dah. Habis itu. Maka berkata aku. Baik. Maka berkata olehku. Kata lagu mana? Huraian yang pertama. Huraian yang pertama. Pencerahan yang pertama dia kata pada pengenalan agama. Pada nak menyatakan apa itu agama. Agama ni hak kita terjemuh daripada Arab sama ada ad-din, al-millah, asy-syariah, ia belaka lah tu. Dalam bahasa Arab ni dia banyak panggilan. Ada dipanggil millah, ada panggil ad-din, ada panggil asy-syariah. Panggilan nama dia tu berbeza kerana iktibar dia tu berbeza. Ikhtilaful i'tibarat, ikhtilaful ibarat, ikhtilaful ibarat bisabab ikhtilafil i'tibarat. Gitu. Ikhtilaful ibarat, mana bersalah-salahan panggilan, sebutan ibarat bisabab ikhtilafil i'tibarat, kerana bersalah-salahan pada iktibar, pada buat kira. Sudut pandang seperti ini panggilannya begini. Gitu. Sudut pandang seperti ini dipanggil begini. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita sama je. Ugamo, agamo, ikut ugamo, igamo, agamo dulu lah. Itulah. Apa kata dia? Bermula agama itu ialah kita sebut dalam bahasa Melayu kita agama atau agama tu gapo dia? Maksud dengan kata agama. Bermula agama itu ialah ibarat, yakni satu panggilan, yakni satu tuturan, satu cakapan, dan cakapan mana? Satu cakapan. Bila sebut kata agama, ugamo, itu satu panggilan menceritakan daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang, keputusan-keputusan, itu mana undang-undang, yang datang daripada Allah Ta'ala ke atas Rasulnya Rasulullah supaya menyampaikan akan undang-undang kepada umat manusia. Gitu. Jadi kalau kita nak sebut gini, undang-undang yang Allah hantar kepada kita manusia melalui Rasul ni, panjang jadi tak nak panjang-panjang sebut ugamo. Gitu ya. Jadi ugamo atau agama ad-din ni ialah satu panggilan yang maknanya mengenai tentang perhimpunan segala keputusan Tuhan ke atas kita umat yang dihantar melalui lidah Rasul. Gitu dah. Jadi panjang kalau kita nak sebut makna dia. Itu. Itu agama Islam. Agama Islam. Ringkas kata. Jadi kalau nak panjang, undang-undang yang Allah Ta'ala hantar kepada kita umat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam. Panjang tu. Kayak gitu. Ringkasnya apa? Agama. Gitu. Dia panggil agama. Kena kau undang-undang. Perhimpunan segala keputusan. Undang-undang ni dia panggil keputusan lah. Keputusan macam undang-undang jalan raya. Mana keputusan-keputusan yang dibuat oleh kerajaan tentang
penggunaan jalan raya. Kayak gitu. Undang-undang jalan raya, undang-undang tanah, undang-undang apa lagi weh? Pembinaan. Nah, undang-undang perniagaan. Kan semua ada undang-undang. Ada keputusan-keputusan. Itu. Tempat kita ni keputusannya begini. Ada keputusan. Sama. Bila sebut kata agama, itu ialah undang-undang. Keputusan-keputusan. Tapi bukan hak kerajaan buat. Bukan hak manusia pribadi-pribadi, tidak. Keputusan undang-undang yang Allah. Allah sendiri yang putus lagu tu. Itu dah. Tahu di mana kata ni hak Allah Ta'ala putus? Melalui lidah Rasul. Pasal kita tak boleh nak direct dengan Allah Ta'ala, tak boleh. Pasti melalui lidah Rasul. Rasul yang menyampaikan. Tu gitu. Jadi sebab tu kata bermula agama itu ialah ibarat. Apa ibarat? Yakni satu tuturan, satu cakapan atau satu panggilan. Kita nak sebut undang-undang hak Allah kirim kepada kita melalui Rasul. Panggil tu. Jadi ringkasnya sebut agama. Bila sebut kata agama ni, makna dia kena kepada tadi. Apa? Perhimpunan undang-undang hak Allah Ta'ala kirim kepada kita melalui lidah Rasul. Gitu. Itu makna ibarat atau satu tuturan. Dan cakapan, makna satu cakapan, satu panggilan, mengibaratkan, menceritakan, menuturkan tentang daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang, yakni keputusan-keputusan yang datang daripada Allah Ta'ala. Makna keputusan-keputusan ni hak Allah Ta'ala putus. Allah Ta'ala buat keputusan. Allah Ta'ala yang memutuskan. Allah Ta'ala yang mengundang-undangkan. Pasal tu Allah tu dipanggil syari' hakiki. Gitu dah. Syari' hakiki. Mana? Tukang yang buat undang-undang secara sebenar, hakiki. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil syari' majazi. Itu. Jadi undang-undang yang datang daripada Allah. Bukan Nabi duk reka sendiri rasa buat gini aku wajib ke gini sunat ke gini. Dah. Allah Taala. Undang-undang yang datang daripada Allah ke atas rasulnya, yakni dikirimkan melalui wasitahnya rasul. Itu. Karena kita manusia ni tak dapat nak direct dengan Allah Taala. Pasal tu kalau tidak ada rasul diutus, maka manusia tu dimaaf. Kayak gitu. Dia panggil ahlul fatrah. Sebagaimana firman Allah Taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah." Dan tidak kami azabkan manusia itu hatta sehingga nab'atha rasulah, kami kirimkan akan rasul. Jadi sebab tu kalau tidak dikirimkan rasul atau dikirim rasul tapi bukan untuk kaum dia. Contohnya nabi-nabi dulu. Nabi-nabi dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan untuk bangsa masing-masing, kaum masing-masing. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa diutus untuk Bani Israel dan Bani atau kaum Qibti. Kayak gitu. Diutus tak untuk kita Bani Jawi ni? Tidak. Sehingga ulama Asy'ariyah kata kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, itu adakah wajib kita kena ikut Nabi Musa? Tak wajib. Pasal Nabi Musa tidak diutus untuk kaum kita. Hanya diutus untuk Bani Israel, kaum Qibti. Gitu. Itu dia orang panggil orang yang kaum yang tidak diutuskan rasul ketika itu dikira ahlul fatrah. Ataupun ahlul fatrah tu memang tidak ada langsung rasul yang diutus. Itu pun dikira ahlul fatrah. Ahlul fatrah kaum yang dikira berjaya lepas daripada azab api neraka. Itu. Dimaaf. Jadi mereka masuk syurga rahmat Allah Ta'ala. Bukan syurga darajat. Tidak. Adapun setelah mana diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak ni tak boleh dah mana-mana orang yang mengatakan, Nabi Muhammad untuk orang Arab, kami orang Cina, kami orang Melayu, tak boleh. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi yang diutus untuk semua bangsa.
Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nazira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidak kami utuskan engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk sekalian manusia. Jadi sebab tu setelah mana diutus Nabi Muhammad, semua manusia atas muka bumi ini dikatakan ummah Muhammadiyah, ummatul Muhammadiyah. Umat jadi bangsakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma hak mengikut yang masuk Islam dipanggil ummatul ijabah. Umat yang menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak masuk Islam itu dipanggil ummatud dakwah, umat yang wajib diseru, diajak, dipujuk, dirayu. Itu dah. Tu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi yang umatnya tu tidak dikira berdasarkan etnik, keturunan, kabilah, bangsa, tidak. Semua. Melayu, Cina, Sia, Boya, Arab mana sekalipun, semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syaratnya balagat ilaihi da'watu, sampai kepadanya oleh seruan Nabi. Jadi contoh, Nabi telah diutus. Nabi Muhammad diutus sampai dulu, mana Nabi diutus tu terus sampai tersebar YouTube, Google, mana ada. Jadi orang yang tak sampai seruan dakwah Nabi SAW tetap dikira sebagai ahlul fatrah. Jadi nak dikatakan mukallaf tu mesti balagat ilaihi da'watuh. Sampai kepadanya dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baru dikira sebagai mukallaf. Gitu. Kenapakah undang-undang ni dikirim atau diutus ataupun diturunkan ke atas rasulnya, Rasul Allah? Supaya ni orang panggil li ta'lilil hikmah. Hikmahnya supaya gitu. Hikmahnya supaya menyampaikan akan perhimpunan undang-undang tadi itu kepada umat manusia. Gitu. Yani disampai kepada kita lah. Pasal tu kalau tidak sampai, tidak ada balagat ilaihim da'watuhu, maka orang itu dikira ahlul fatrah juga. Tu belum sampai lagi orang panggil seruan dakwah tu. Maka dimaaf lah. Macam sekarang ni tak tahulah ada ke tak orang yang belum sampai lagi seruan Nabi Muhammad SAW. Barangkali boleh jadi ni Tarzan dalam hutan mana-mana dah ni. Tak sampai seruan, tak kenal pun Islam tu apa kayak gitu. Ataupun ada lagi perbahasan ulama sampai tetapi dengan gambaran yang tidak benar. Itu pun dikira tidak sampai. Itu ada perbahasan ulama kita yang sekarang ni. Contoh seperti Nuh di negeri-negeri barat sana. Pemerintah-pemerintah dia menggambarkan Islam ni agama yang ganah, agama yang jahat. Jadi orang-orang awam di kalangan mereka tu sampai Islam tu sampai tapi dengan rupa yang tidak asli, tidak original. Rupa yang ditipu, rupa yang karut. Maka adakah orang-orang yang seperti mereka tu dikira sebagai mukallaf atau tidak? Itu ada perbahasan ulama. Ada yang mengatakan tetap dikira mukallaf. Maknanya dia tu dikira tidak ahlul fatrah dah. Wajib dia kena sahut seruan. Ada yang mengatakan tidak. Pasal bagaimana dia nak terima agama ni? Dengan rupa yang begitu sekali dibuat khianat. Dibuat jahat, dimomok-momokkan dengan agama palsu, agama jahat, agama pengganah, agama yang suka sembelih orang, bunuh orang dan sebagainya. Maka dia tak sampai haqiqatu suratil Islam, hakikat gambaran bagi Islam yang sebenar. Maka tak dikira sebagai mukallaf. Ada juga yang mengatakan begitu. Itu perbahasan zaman sekarang itu lebih mendalam lagi. Masing-masing keluar hujah. Keluarkan hujah. Habis itu. Atau tengok. Boleh juga kita kata agama tu
Dikatakan agama itu ialah terkena kepada segala undang-undang yang datang daripada Allah kepada rasul-rasulnya, rasul-rasul Allah, kemudian menyampaikan mereka itu rasul-rasul Allah akan segala umat. Nah, lebih kurang aja. Lebih kurang aja. Makna hak sebelum tu dengan hak makna yang keluar ni lebih kurang aja. Boleh juga kita kata agama ni terkena kepada segala undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala kepada rasul-rasulnya, rasul-rasul Allah, kemudian menyampaikan mereka itu rasul-rasul akan segala umat. Jadi hak rasul sapa kepada umat tu hak dikira agama. Pasal wahyu ni terbahagi pada 3. Wahyu ni terbahagi kepada 3. Pertama, wahyu ma umiru bitablighihi. Wahyu yang wajib para rasul tu menyampaikan wahyu tersebut kepada umat. Maka wahyu yang seperti ini wajib para rasul bersifat dengan tabligh, tentu tidak mustahil mereka itu rasul bersifat dengan kitman, menyembunyi. Kemudian ada juga wahyu yang ma khuyiru bitablighihi. Wahyu yang diberi pilih oleh Allah kepada rasul, nak menyampai kepada siapa-siapa yang rasul nak menyampai boleh. Tak nak menyampai kepada orang-orang tertentu boleh. Maka hak ni tak dikira agama. Tak dikira agama. Contoh seperti nama-nama orang munafik. Kira gitu. Nama-nama orang munafik di Madinah. Rasul diberitahu oleh Allah Ta'ala siapa munafik-munafik yang ada di Madinah. Maka adakah Rasul tu umum kok spekabok Masjid Nabawi gitu? Assalamualaikum, ni siapa dah ni senarai-senarai nama kepala pengak munafik ni gitu kah? Dah. Rasulullah diberi pilih nak wayak pada siapa, nak sembunyi pada siapa. Maka hak ni tak dikira sebagai agama. Tak dikira sebagai agama. Itu dah. Begitu apatah lagi wahyu yang ketiga, ma umiru bikitmanihi. Wahyu yang diberi oleh Allah kepada rasul-rasul tapi diperintahkan dengan menyembunyikan. Hak ni wajib para rasul bersifat dengan kitman, mustahil bersifat dengan tabligh. Jadi hak mana hak dikatakan agama tadi? Wahyu yang pertama tadi. Itu wahyu yang pertama. Jadi sebab tu kalau seorang munafik mati, orang Islam semua pergi uru jenazah orang munafik tersebut. Tapi Huzaifah ibn Yaman tak pergi, tak sembahyang. Maka adakah orang-orang yang pergi uru tu tak mengikut hukum Islam, tak mengikut hukum agama? Tidak. Kerana hak tu khusus. Ilmu-ilmu yang khusus diberitahu oleh Nabi kepada sahabat-sahabat tertentu. Maka Sayyidina Umar, dia tengok Huzaifah pergi semaya ke tak? Kalau Huzaifah pergi semaya, baru dia pergi semaya. Kalau Huzaifah tak pergi ya. Pasal Rasulullah tak bagi tahu pada Umar. Kalau Rasulullah bagi tahu pada Umar, habis yang bunuh ke Umar belaka. Licing Madinah tu daripada orang munafik. Jadi Rasulullah tak bagi tahu pada Umar. Walaupun Umar tu paling antara rapat, pak sahabat yang rapat dengan Rasulullah kan? Tapi Rasulullah tak beritahu kepada Sayyidina Umar siapa munafik nama-namanya di Madinah. Maka wahyu tu wahyu yang bersifat special. Diberi pilih. Rasulullah tu boleh nak menyampai, boleh tidak menyampai. Maka Rasulullah boleh bersifat dengan tabligh dan boleh bersifat dengan kitman pada wahyu yang seperti itu. Maka wahyu seperti ini tidak dikira sebagai agama. Tak dikira sebagai agama. Kerana hak ni khusus. Maka samalah kita nak mengajak manusia, nak mengajak orang ramai ni, nak mengajar orang ni kalim ma'annas biqadri uqulihim, gitu. Mengajarlah manusia dengan qadar akal dia, gitu. Jadi tak perlu kita nak buka ilmu dalam-dalam hakikat apa. Orang yang mengajar benda pelik-pelik, ilmu-ilmu maqamah ahwal di khalayak, itu sepertinya orang yang menggantungkan kalung emas di tekak babi.
Nah, apa babi tu rasa bangga dia pakai emas pokong? Gitu. Mana dia perbuatan dia tu perbuatan bodoh. Cukup untuk orang awam ni kita mengajar fardu ain. Nah, ajar rukun, syarat, bata, halal, haram. Cukup. Kalaupun masuk dalam medan ilmu tazkiyatun nafsi, membersihkan hati kita daripada riya, ujub, sum'ah, takabbur, hubbul jah, hubbul mal, hubbul riyasah, hubbul dunia. Kayak gitu. Cukup itu. Oh, cerita dalam-dalam tinggi-tinggi martabak 7, martabak 40, martabak berapa ya? Ahwal maqamat. Kalau kita duk ajar juga gitu, panggil seperti kita tu menggantungkan emas pokong dikalungkan pada tekuk babi. Gitu. Nah, hijab kita tu hijab bodoh. Pasal tu bukan agama. Bukan agama tu. Nah, bukan agama makna dengan mana undang-undang yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Rasul untuk kita umat laksanakan. Nah, bukan. Jadi, banyak Allah Ta'ala rakyat pada Rasul. Tetapi bukan semuanya agama. Ada perkara-perkara yang khususiah untuk Rasul saja. Kayak gitu. Tak boleh kita nak tiru. Tak boleh. Seperti Rasul, boleh duduk bersama dengan perempuan yang ajnabiyah di dalam satu tempat. Boleh. Rasulullah boleh. Kita boleh? Tak boleh. Haram mata kita. Tak boleh. Tak boleh kita tahu. Ni ada hadis Rasulullah boleh. Mana boleh? Itu khususiah untuk Rasul. Rasulullah tu boleh naik kuda ke naik unta tengok ada perempuan berjalan. Mai naik. Boleh? Boleh Rasul tak apa. Kita boleh. Naik kereta ke naik motor, tengok awet, naik. Rasul buat gitu ke? Boleh? Tak boleh. Itu ada orang panggil perkara khususiah untuk Rasul. Sebab tu dia kata, atau dikatakan agama itu ialah terkena kepada segala undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya. Kemudian menyampaikan mereka itu Rasul akan segala umat. Hak Rasul menyapa kepada segala umat itu dikira undang-undang, dikira agama. Hak Rasul tak menyapa, hak Rasul khusus untuk dia, itu tidak kira sebagai agama. Maka tak boleh kita nak tiru. Rasulullah bin Ammar. 14 orang. Kita kena 14 gitu tak? Boleh? Tak boleh. Itu perkara khususiah untuk Rasul. Dia lagu tu. Nah. Habis itu. Jadi kalau orang panggil undang-undang tersebut atau wahyu tersebut tu khusus untuk Rasul ataupun diberi kepada Rasul pilihan untuk menyampai atau tidak menyampai kepada orang-orang yang tertentu, maka hak tu tak dikira sebagai agama. Tak kira sebagai agama. Jadi kalau orang tak turut pun tak apa. Tak ada masalah. Pasal Rasulullah dia menjaga kemaslahatan nama baik Islam. Kayak gitu. Sayyidina Umar tu pernah minta, ya Rasulullah, beritahulah pada saya siapa munafik ni. Senang esok selesai. Aku bunuh semua. Sayyidina Umar pernah minta. Rasulullah tak bagi. Bahkan Rasulullah marah pula, kritik pula. Hey Umar, bagaimana mu fikir nak buat benda lagu tu? Nanti apa kata orang kafir Quraisy, tengok Muhammad. Unzur ila Muhammad. Inna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Tengok Muhammad teruk tak teruk. Dengar orang mengucap dengan syahadat pun dia bunuh main-main. Teruk Islam dia ni. Teruk agama dia. Jangan ikut. Kayak gitu. Rasulullah tak bagi tahu pada Sayyidina Umar. Maka orang-orang awam tu tak tahu siapa munafik, siapa bapak munafik tak tahu. Tak tahu. Jadi kalau orang munafik meninggal pun ramai-ramai orang Islam pergi uruh, pergi kapan jenazah dia pergi tanam, tak ada apa. Orang ramai ikut gitu ya. Tapi ada beberapa sahabat yang Rasulullah bagi tahu. Tu. Dan sahabat-sahabat ni jaga rahsia. Tidak kata pergi umum pula. Dan Rasulullah ayat ke dia pun pergi umum pula dalam masjid. Yes. Saya tahu dah. Kata ni. Rahsia. Tak. Sama-sama sipir rahsia je. Huzaifah tu tak pernah bagi tahu pada Umar. Umar kata, bagi tahulah. Tak. Pemegang rahsia Rasulullah. Ada 2-3 orang sahabat. Itu tengok.
Jadi adakah itu dikira sebagai agama? Tidak. Itu perkara-perkara yang futuhat seperti itu, hanya khusus untuk orang-orang tertentu. Samalah macam orang-orang tasawuf yang warak-warak sungguh. Tak guna ni elektrik TMB ke apa, air Syabah ke apa ni. Air gali sendiri. Guna kayu api, tak guna gas ke apa masuk. Ayam peras sendiri, lembu peras sendiri, semua sendiri-sendiri. Tak ada medain belaka. Tak ada medain. Ada gitu, ada. Selipar Jepun pun tak ada. Ada. Buat sendiri selipar. Ada betul sungguh. Ada betul sungguh gitu. Tapi adakah benda tu boleh kita nak semua orang Islam wajib kena jadi gini? Tak boleh. Dia seorang je gitu. Untuk diri dia seorang, dia mampu benda tu. Untuk kita orang Islam ni, guna hak zahir-zahir. Ada dah cak halal lah. Tak payah kita duduk pergi kaji, pergi siasat di kilang dia apa. Siasat tapi siap lah. Nak macam mana? Jadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kita tu mudah. Tidak menghendaki pada kita tu payah. Itu. Habis itu. Iaitulah mana? Undang-undang tadi tu. Dinamakan agama Islam. Namanya ad-dinul Islam. Agama Islam. Ini orang panggil Islam nama bagi agama. Nanti Islam rukun bagi agama itu lain. Ini orang panggil Islam nama bagi agama. Jadi undang-undang perhimpunan undang-undang hak Tuhan turunkan kepada kita melalui lidah Rasul tu dipanggil agama Islam, dinul Islam. Mana undang-undang ni kalau kita turun ikut selamat. Gitu. Kerana Islam tu asal daripada perkataan salama yaslumu salman wa silman wa salamatan. Selamat. Sejahtera. Itu maksud itu. Iaitulah mana segala undang-undang yang didatangkan oleh Allah kepada kita umat melalui lidah Rasul tadi itu dinamakan agama Islam. Agama Islam. Itu nama agama Islam. Adakah dulu-dulu agama Islam? Ya, agama Islam dah. Semuanya agama Islam. Setelah mana ditahrif, ditabdil, kemudiannya bergantianlah namanya kepada nama-nama yang lain. Macam Kristian asalnya Islam, namanya Islam asal. Tapi setelah mana tu dipanggil Nasara atau Masihiyun. Kadang-kadang dipanggil Nasara sebab diambil daripada nahnu ansarullah. Kami inilah penolong Allah. Ambil daripada perkataan nahnu ansarullah. Wa qala al-hawariyun berkata puak Hawariyun. Hawariyun ni anak murid Nabi Isa. Nahnu ansarullah. Kami inilah penolong Allah. Jadi daripada tu dipanggil Nasara. Gitu. Dipanggil juga Masihiyun. Mereka-mereka yang mendakwa pengikut Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga Yahudi. Yahudi itu ambil daripada perkataan nama abang Nabi Yusuf namanya Yahuda. Itu Yahuda. Jadi semuanya sebenarnya asalnya nama Islam. Dan orang-orang yang mengikut undang-undang itu. Kita-kita ni yang ikut undang-undang tersebut, yang inqiyad, yang mengikut, yang taat pada undang-undang tersebut. Tuhan kata wajib semaya, kita pun akur. Dan Tuhan kata wajib puasa, kita pun akur. Ikut undang-undang tu dinamakan Muslim. Namanya Muslim. Orang yang mentaati undang-undang Islam tadi dipanggil Muslim. Itu. Sebab itulah kalau orang kata Muslim sekular, itu perkataan yang tanakut. Tanakut tu mana bercanggah. Orang kata ni orang Islam sekular ni, pelik dia. Orang Islam maknanya dia tu orang yang mematuhi undang-undang Allah. Sekular apa? Kosong agama, kosong kehidupan daripada agama. Kan pelik tu.
Apa makna ilmaniyah? Ilmaniyah ni makna sekular. Apa makna sekular? Sekular mana? Makna sekular ni orang panggil ifraghul hayah anid din. Mengkosongkan kehidupan daripada agama. Kehidupan kita ni tak ada agama. Kita nak buat apa, kita buatlah ikut kepala otak kita. Itu dia panggil sekular. Tak ada agama, tolak agama. Ada ilmaniyah juz'iyah, ada ilmaniyah syamilah. Ada orang panggil sekular secara secara menyeluruh. Mana hidup dia tu bebas sebebas-bebasnya. Tak ada semaya, tak ada agama. Itu maksud itu. Ada yang secara juzuk-juzuk, sektor-sektor tertentu. Macam nak akad nikah ke apa, ada agama. Semaya ke apa, ada agama. Tapi untuk bisnes, ini jangan kira halal haram. Susah nak kaya nanti. Itu dipanggil sekular secara juzuk-juzuk. Jadi kalau seorang tu Muslim, dia beragama. Kayak gitu. Muslim artinya seorang yang mentaati, mengikuti undang-undang yang disampaikan oleh Rasul, yang diturunkan oleh Allah, yang disampaikan melalui lidah Rasul. Itu dipanggil Muslim. Tiba-tiba Muslim ilmani, seorang yang beragama tapi tidak beragama. Maka pelik itu. Bercanggah tak? Bercanggah. Maka tak boleh kita kata kau orang gitu. Awak ni Islam sekular ni. Mana boleh gitu? Sudah sekular, tak ada Islam lagi. Sudah Islam, tak ada sekular lagi. Yang gitu. Sebab tu orang yang mengatakan orang lain itu sekular, ilmani, itu pada makna dia telah mengkafirkan orang itu tanpa dia sedar. Jaga-jaga deh. Jangan kita mudah-mudah. Ini sekular ni, puak-puak sekular. Mana? Puak-puak yang menolak kehidupan mereka tu agama. Tak ada agama dalam kehidupan. Berat tu. Betul tak? Sedangkan dia Muslim, dia mengaku, dia ikrar dengan lidah, semaya 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib, tutup aurat tu wajib. Mana dia Muslim, dia ikrar. Apalagi kalau dia tasdik, mana izaan dalam hati dia, qabul dalam hati dia. Lagilah dia tu Muslim, mukmin, gitu. Macam mana boleh kita kata dia kafir pula? Dia tak ada agama. Berat ah. Jaga-jaga dak tu ni. Jaga-jaga. Itu. Habis itu. Dah apa tak laksana hukum Islam? Okey. Negara kita ni. Itu orang yang kurang memahami, kurang memahami apa? Apa dia panggil? Dalam memerintah negara ni dia luas. Luas. Ya macam kita lah, kalau duduk bawah menara KLCC tu, pandangan kita tu keliling-keliling sepik je. Tapi bila kita naik ke atas, itu luas. Luas, pandangannya luas. Jadi untuk menjaga sebuah negara ni, dia ada orang panggil ketika mana darurahnya, tersempit, bagai-bagai perkara yang mesti diiktibar, dibuat kira. Bukan senang dak. Bukan senang nak mapuh undang-undang hak penjajah wak mari tu, bukan senang. Jadi bukanlah dengan sebab tu kita tu bukan negara Islam, negara sekular, negara kafir, tak boleh gitu. Tetaplah negara kita ni negara Islam. Tapi dengan sebab tekanan-tekanan yang tidak mampu untuk kita tu bebas secara sepenuhnya. Jadi perkara yang kita tidak boleh buat belaka, tak boleh kita tinggal belaka. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Benda yang kita tidak boleh buat belaka, jangan kita tinggal belaka. Jadi kita kena ada juga orang panggil perkara-perkara yang di mana saja ruang yang boleh kita laksanakan suruhan agama kita, kita laksanakan. Itu maksud kita. Jadi adakah kita negara ni tidak laksana hudud, maka negara kita ni kafir lah. Dah. Tak boleh gitu. Dan tak boleh kita gunakan modal itu untuk kita nak dapat kuasa dan sebagainya, tak boleh. Sebab nanti bila kita dapat, kita tak boleh buat juga. Sama juga. Kita tu berdegar-degar ketika mana kita belum dapat. Bila kita dapat, sama juga, tak boleh buat apa. Baru saya, baru kak tahu punya bidang bukan bidang kuasa kak ni gini kan. Masa kita tak dapat tu sedaplah kita berdau kan.
Di mana suara menteri agama? Ini bila kita dapat, baru kita tahu, rupa-rupanya kuasa kita ni terhad, ini. Jadi kalau gitu, jangan kita gunakan modal itu untuk meraih apa-apa keuntungan dunia. Jadi gitu. Jangan. Apalagi sehingga kita mentohmoh kau orang panggil akidah saudara kita. Ini bukan Islam, lawan Islam. Itu berat-berat saja tu. Perkataan-perkataan yang kurang baik, tidak sehat. Tak sehat jadi. Tu. Habis itu. Cukuplah Islam tu inqiyaduz zahir, cukup. Gitu je. Nabi hak tahu siapa munafik tu pun Nabi tidak mencoreng nama baik agama. Kayak gitu. Nabi jaga supaya orang-orang tidak mengatakan Nabi tu gitu gini. Tak. Islam ni teruk gini dah. Nabi padahal Nabi. Kita bukan Nabi. Bukan Nabi kita. Tapi dia berjanji dia pelawak. Siapa naik pun kalau tak boleh nak tunai janji dia kata pelawak belaka lah. Memanglah begitu. Masa bercakap tu senang semua. Bagi saya 24 jam. Bukan seminggu, bukan sebulan. Ya, saya boleh ceramah gitu. Ceramah tu senang. Bila dah dapat, sudahlah berapa bulan dah ni. Tak boleh turun-turun minyak. Sudahlah. Macam mana ni? Macam mana? Sebab tu orang politik tu apa 10 perkara dia bagi tahu, satu saja kalau boleh percaya pun. Dan kita orang bawah ni jangan terlalu taksub. Mana-mana parti pun jangan taksub. Santai-santai saja. Itu lagu tu. Apalagi sampai kita mentohmoh orang ni lawan Islam, orang ni bukan. Itu teruk lah tu. Teruk lah. Teruk. Kalau dia sudah mengucap dengan syahadat, dia mengakui apa yang dibawa datang, undang-undang yang dibawa datang oleh Nabi SAW, cukup Islam dia. Ni, tak pakai tudung sekalipun. Dia seksi, tak pakai tudung. Dia tanya, apa hukum tutup aurat? Wajib. Dia tahu. Dia mengakui dengan lidah dia, wajib. Wak mari ayat Quran kalau boleh. Tu ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Si ayat Quran dalil. Lepas tu, pasal apa awak tak tutup aurat? Dia kata saya ni insan yang lemah. Apa ke dia kafir? Kafir dia? Tak. Dia masih beragama. Dia masih mengakui dengan lidah dia apa undang-undang yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Masih mengakui dengan lidah dia. Dipanggil muslimah fasiqah. Orang Islam yang derhaka dengan Allah Ta'ala. Cukup. Bukan Senin atau kafir orang ni dah. Kafir jangan. Tu. Jadi sebab tu kata lain daripada kita kata kafir orang tu ialah ilmaniyah. Ilmani. Enta muslim ilmani. Engkau seorang beragama Islam tetapi tidak ada agama. Tak ada agama kafir. Itu? Sebab tu kata masyayikh di Azhar, la tatakallam qabla an tata'allam. Jangan kamu berkata-kata sebelum kamu belajar. Masa kita tak belajar tu sedap kita tu. Pokok sekular ni, pokok sengkolo ni. Bila kita belajar sungguh, ini makna sekular. Masya-Allah, bahayanya kata kau orang. Bahaya. Sekular tu maknanya mengkosongkan kehidupan daripada agama. Tak ada agama dia. Mau mengurus urusan dunia ikut kemahuan, kebijaksanaan apa yang kita yang berfikir dalam fikiran kita. Itu makna gitu. Itu. Habis itu. Sedangkan Islam tu agama yang bukan semua wahyu dan bukan semuanya mesti diurus dengan kecerdikan akal belaka, tidak, tawassul. Ada perkara-perkara yang agama mari sebut dasar-dasar. Kemudian kebijak laksanaan untuk kita laksana perkara tersebut itu berdasarkan realiti semasa. Contoh, agama menghalalkan nikah, betul tak? Mengharamkan zina, betul. Nikah ni macam mana? Ada wali, ada saksi, cukup. Ada pengantin, ada lafaz qabul ijab, cukup. Ada tak dalam kitab nikah sebut kena ada isi borat nikah, kena ada siji nikah, kena ada kad perkahwinan, ada? Tak ada. Tapi sebenarnya
Apa kepentingan kita buat begitu? Undang-undang buat gitu? Ada maslahat. Ada riayatul maslahah. Nak jaga maslahat. Oh, kalau nak ikut cara hukum saja, tak nak ambil urusan dunia. Oh, nyanya. Akad nikah sah. Sudah habis madu diseduk. Sudah. Saya bila awak isteri saya? Saya tak kenal. Mana bukti? Tak ada. Mana sih? Tak ada. Kan senang gitu. Oh, jahat. Betul? Jadi ada undang-undang. Nak nikah lebih seorang boleh tak? Hukum. Boleh. Halal. Tapi undang-undang menyekat, membatas ataupun membuat satu kemaslahatan untuk menjaga keadilan. Boleh nak nikah seorang lagi? Kena minta izin dengan isteri pertama. Kena ada bertulis tanda tangan dia. Kena saksi depan qadi. Ya, saya mengizinkan suami saya berkahwin seorang lagi. Ada dalam kitab tu? Ada. Ini nama panggil antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian tu lebih arif tentang urusan dunia kalian. Ada undang-undang. Lampu merah kena berhenti, lampu kuning tekan break slow-slow, lampu hijau jalan ada. Mana tak pakai topi keledar. Nak tunggu dalam Quran cari. Mati mu. Nak mana dalam Quran? Tak ada apa? Ini undang-undang sengkola ni. Sengkola selalu nak ni. Lorik ni, kafir punya undang-undang. Tak perlu topi keledar. Naik gitu, Nabi naik pakai topi keledar nak naik kuda. Siap mu gitu. Ada pemikiran orang itu seperti itu. Mana lebih sunnah topi keledar dengan serban? Astagfirullahalazim. Padahal agama tu mari letak dasar dah. La darara wala dirara. Tidak boleh mudarat pada orang lain, tidak boleh mudarat pada diri sendiri. Cukup. Jangan buat mudarat pada orang dan jangan mudarat pada diri sendiri. Cukup. Lagu mana? Pakai topi keledar. Paling kurang kalau mu accident pun pala mu tak pecah, otak mu tak ada lah orang nak kena kutip seko-seko gitu. Ni lekat dalam topi keledar gitu. Senang orang nak ambil sambung jahit ke apa ni. Contohlah tu. Jadi mu tu lebih arif tentang dunia mu. Tentang mengurus dunia. Jadi kita pakai topi keledar, kita pakai seatbelt, itu sebenarnya mematuhi hukum agama juga. Walaupun perkara tersebut dibuat oleh manusia. Lagu tu. Jangan mana dalam Quran juzuk berapa kena pakai topi keledar? Dalam Quran juzuk ke berapa? Ada tak? Pakai seatbelt. Dalam hadis sahih mana? Sunan Sittah, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, mati kita gitu. Jadi Islam tu boleh diguna pakai hingga hampir kiamat. Kerana dia mari letak dasar. Ada pelaksanaan, itu mengikut kebijaksanaan semasa. Kayak gitu. Zaman dulu, dapat anak, untuk menjadikan pengiktirafan seorang itu ialah anak seorang, cukup dengan bawa anak tu bersaksi di hadapan ketua kabilah. Ini anak saya, nama dia sekian-sekian, bank saya. Ibunya nama sekian-sekian. Itu pendaftaran negara zaman dulu. Zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kena pergi anak IC, surat beranak, apa semua kena dia punya surat suami isteri, kena ada keluar surat beranak, ini mak poknya ni. Itu. Kerana zaman tu berubah. Kenapa? Kerana manusia tu boleh bertipu daya apa macam-macam. Keadilan manusia, kepercayaan manusia tu dipersoalkan, maka memerlukan undang-undang yang lebih ketat-ketat lagi. Kayak gitu. Gitu. Itulah gitu. Adalah. Habis itu. Jadi jangan kita panggil seorang itu Muslim ilmani, jangan. Orang Islam yang sekular, tak boleh. Salah. Orang itu sudah beragama dah, lalu kita kata dia tak ada agama. Kan kafir itu tak ada agama. Jangan. Baik. Yakni apa maksud? Orang-orang yang mengikut undang-undang itu dinamakan Muslim, yakni orang yang beragama Islam. Itu maksudnya. Jadi Muslim itu artinya orang yang beragama Islam. Itu. Jadi kalau seorang tu bila sebut kata seorang tu Muslim, ya pasti mukmin. Gitu je, cukup. Tak perlu kita nak kaji betul tak dia memang Muslim tapi hati dia tu saya was-was ni, dia masuk Islam ni
Nah, kerana nak kahwin dengan orang Melayu kita ke ataupun betul-betul tak perlu. Nah, cukup zahir saja. Dia sudah mengucap kalimah syahadah, muslim. Soal hati dia iman tu dia gini, Islam inqiyaduz zahir, iqraru bil lisan. Mana menerima zahir seorang dengan ikrar dengan lidah, cukup. Itu saja. Adapun iman tasdiqu fil qalbi. Terima dalam hati. Izaan wal qabul fil qalbi. Jadi soal hati kita tidak ditaklif oleh Allah untuk menyiasat, mengkaji, mengorek. Acong masuk Islam, nama apa? Nama Abdullah. Betul tak dia masuk Islam ni kerana Islam ni? Nanti saya korek dulu. Tak perlu. Tak ada kerja kita nak korek. Korek pasal apa? Dia Islam cukup. Nah, gitu saja. Dia sudah beragama Islam. Orang yang beragama Islam. Maka nyata, jelaslah daripada ta'rif itu bahawa yang disebutkan agama itu ialah kena kepada undang-undang Allah Ta'ala yang dihantar akan undang-undang dengan melalui rasul-rasulnya, rasul-rasul Allah. Apa undang-undang tersebut? Ini bayan pada kata undang-undang, daripada yang bersangkutan dengan akidah dan dengan ibadah dan muamalah dan sebagainya. Banyaklah undang-undang yang berhubung kait dengan pegangan, prinsip, akidah tu, kepercayaan. Undang-undang yang berkaitan dengan ibadah, undang-undang berkaitan dengan muamalah, berniaga, berjual beli, pinjam minjam, sewa menyewa, upah mengupah dan sebagainya, ikut. Dan sebagainya. Apa? Muamalah, munakahah, nikah kahwin, bercerai tangga, susu menyusu, apa semua, ipar dua, menatu, metua, semua. Itu undang-undang yang dibawa datang oleh Rasul kepada kita, itulah dipanggil agama. Jadi bila sebut kata agama, kena kau tu. Kena kepada undang-undang tu. Dah. Habis itu. Kemudian kita sambung semula pula, bermula undang-undang Allah Ta'ala tu 5 perkara. Tu. Gapo dia undang-undang Tuhan tu? 5 perkara. Undang-undang yang dikatakan wajib, haram, sunat, makruh dan harus. Ini dia panggil hukum taklifi yang 5. Ya, hukum syarak ni ada 10. Ada 5-nya hukum taklifi, kemudian 5 lagi hukum wada'i dia panggil. Hukum taklifi 5, wajib, haram, makruh, sunat dan harus. Kemudian hukum wada'i pun 5, mana? Sah, syarak, mani', fasad dan sabab. Habis itu kita bermula undang-undang Allah Ta'ala 5 perkara. Wallahu a'lam wa ilmuhu a'lam. Jangan lupa dah 29 Julai ni. Jangan lupa mari 29 Julai ni. Wallahu a'lam wa ilmuhu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.